pastinya belanjawan yang akan dibentangkan petang nanti ditunggu-tunggu dan pastinya adakah ia dapat memuaskan semua hati? Itu persoalannya. Jadi kita nak bercakap berkenaan dengan belanjawan 2024 ini. Ini merupakan kali kedua Kerajaan Perpaduan Teraju bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan belanjawan ini yang mana akan memikirkan adakah ini untuk pembangunan negara, kebajikan rakyat terjaga dan terpelihara. Semuanya kita akan bincangkan bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan UUM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Tadi dah dengar sikit kan? Bagaimana harapan sebahagian daripada suara rakyat Malaysia ni? Ada kata boleh nak dapatkan kemudahan peminjaman wang, ada yang kata macam mana nak mengawal barang mentah tu, sebenarnya kos sara hidup tu dah semakin tinggi dan sebagainya. Tapi sebelum tu, saya nak tanya, sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita tahu saban tahun, setiap tahun akan dengar belanjawan 2023, belanjawan 2024. Apa sebenarnya yang kita perlu faham tentang belanjawan yang akan dibentangkan nanti? Apa yang kita perlu faham berkenaan dengan belanjawan ini adalah satu bentuk pengurusan jangka pendek yang akan dilaksanakan oleh kerajaan dalam masa setahun lah. Jadi belanjawan ini perancangan untuk tahun hadapan 2024. Namun begitu, belanjawan juga adalah satu mekanisme instrumen daripada kerajaan untuk menunjukkan dan memberikan gambaran kepada rakyat apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana kerajaan cuba menyelesaikan masalah ekonomi yang berlaku di negara pada ketika ini. Jadi saya fikir ini juga sejajarlah dengan hasrat harapan yang kita dengar tadi itu. Saya fikir semuanya begitu relevan dan itu jugalah pentingnya belanjawan untuk mengatasi masalah sebagai contoh disebutkan tadi, masalah pendapatan rakyat, terutamanya pihak yang bekerja di dalam sektor swasta, harga barang yang mahal, ketidakadilan dari segi sistem percukaian dan juga dari segi subsidi bersasar. So ini semua bagi saya penting dan relevan dalam konteks belanjawan ini. Okey, kita juga dimaklumkan juga kan Perdana Menteri kita kata bahawa sektor pendidikan dan juga sektor kesihatan, antara dua sektor ini antara dia akan diberikan penumpuan. Ya, belanjawan tu akan diberikan peruntukan yang terbesar. Kita tahu kalau tahun 2023 pun antara tak nombor satu, nombor dua dia pendidikan dan kesihatan ini. Kita nak tahu juga, nanti orang akan tanya, kenapa pendidikan dan juga kesihatan yang akan mendapat peruntukan terbesar setiap kali belanjawan? Mungkin doktor ada pencerahannya. Dia pendidikan, kesihatan dan juga selalunya keselamatan lah. Tapi betul, dua, pendidikan dengan kesihatan ini penting kerana inilah sebenarnya satu instrumen penting untuk kita nak kata bila kita nak menjurus kepada meningkatkan keupayaan rakyat, keupayaan. Bila kita kata contoh isu-isu masalah kemiskinan, masalah kos sara hidup dan sebagainya, ini asas dia itu adalah dari segi pendidikan dan kesihatan. Terutama juga kita lihat dalam era pasca pandemik dan juga era industri, revolusi teknologi, kita tahu pendidikan dengan kesihatan ini penting dan ini adalah instrumen penting untuk kita bersedialah menghadapi keadaan, contohnya keadaan perubahan dalam revolusi teknologi kerana pekerjaan yang ada di masa hadapan akan berubah. Jadi ini bergantung kepada sektor pendidikan kita. Begitu juga dari segi sejauh mana kita dapat mencapai hasrat kerangka ekonomi madani, sejauh mana kita dapat mencapai hasrat pelan induk perindustrian baharu, sejauh mana kita dapat mencapai sasaran-sasaran yang diletakkan di dalam kajian separuh pegal rancangan Malaysia ke-12, semua juga bergantung kepada sektor pendidikan. Bagaimana kita tak mengeluarkan kita punya pekerja dan juga dari segi produktiviti. Dan yang penting sekali, kesihatan. Kita tahu pasca pandemik, kesihatan ini penting dan di bawah kerangka ekonomi madani juga ada diletakkan sasaran khusus di mana perbelanjaan perkhidmatan kesihatan ini perlu mencapai 5% daripada KDNK kita. Jadi ini memang pentinglah pendidikan dan juga kesihatan ini dalam mana-mana bajet sekalipun juga. Okey, kita sebut mengenai sektor pendidikan dan juga kesihatan, doktor. Tapi nanti kita perlu ambil maklum juga bahawa pendidikan kesihatan asasnya adalah bagaimana, sebab kita pun kalau nak hantar anak pergi sekolah dan sebagainya, duit poket tu kan perlu, itu adalah tunggak sebenarnya dalam kita punya kehidupan. Cabaran kita hari ini adalah kita berhadapan dengan ekonomi kita. Dari segi bukan saja kita tahu kerajaan juga berhadapan dengan cabaran yang sungguh besar.
rakyat juga mengalami cabarannya, kos sara hidup yang tinggi, tapi pendapatan mungkin tidak seimbang dengan kos sara hidup itu. Jadi kita dengar bahawa adanya subsidi bersasar. Jadi bagaimana sebenarnya ini menjadi mekanisme kepada untuk mengimbangkan dengan kos sara hidup yang tinggi, pendapatan yang rakyat ada sekarang ini, untuk kita membangunkan juga sebenarnya pada masa sama membangunkan ekonomi negara. Bagaimana sebenarnya? Isu subsidi bersasar ini dia berkait dengan banyak perkara. Tapi kalau kita nak fokus kepada perkara dari segi kos sara hidup, sememangnya kita tahu bahawa sekarang ini masalah yang dihadapi juga dari segi pertumbuhan ekonomi negara juga dilihat agak perlahan akibat daripada keadaan faktor luaran, keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Jadi kerajaan perlu melihat bagaimana dari segi bantuan untuk rakyat itu ditingkatkan. Jadi sebab itu perlunya ada program subsidi bersasar. Sebab subsidi bersasar ni bukan kita kata kita tak nak lagi memberikan subsidi ataupun kerajaan tidak lagi memberikan subsidi. Kerajaan masih lagi ingin memberikan subsidi tetapi dengan lebih mekanisme yang lebih bersasar supaya yang dapat itu mereka yang memerlukanlah. Itu balik kepada konsep subsidi itu. Sebab sekarang contohnya kalau kita tengok subsidi petrol, petrol kita tahu yang mendapat manfaat lebih kepada mereka yang golongan yang lebih kaya lah, yang tidak memerlukan subsidi. Jadi sebab itu perlunya kerajaan melakukan mekanisme subsidi bersasar supaya duit tambahan daripada subsidi yang bersasar itu dapat diberikan dan ditambah baik lagi untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Bagi pendapat doktor sendirilah, bagaimana sebenarnya apa yang diharapkan dalam belanjawan ni? Apa selain daripada satu-satu kita cakap ni kan, yang belanjawan yang boleh diberikan penekanan harapannya dalam belanjawan 2024 ini, apa sebenarnya yang boleh memberikan sedikit harapan untuk kita tahu sekarang ini kita berada dalam keadaan yang sangat mencabar dari segi ekonominya, dari segi semua segalanya. Apa selain daripada sektor dari segi ekonominya, dari segi kesihatan, dari segi pendidikan? Harapan saya bahawa dalam belanjawan 2024 ini adanya pendekatan yang berbeza. Sebab saya fikir kalau isu masalah ini, saya fikir semua orang dah tahu. Tiap-tiap tahun bajet belanjawan 2023 pun disebut juga dari segi kos sara hidup dan sebagainya, pendidikan apa semua, dari segi kesihatan. Saya mengharapkan adanya satu pendekatan yang lebih berbeza. Kerana walaupun saya nak tekankan, walaupun belanjawan ini dia setahun, tetapi perancangan itu boleh dimulakan untuk memastikan kita ada asas yang kukuh untuk asas ekonomi yang membolehkan kita memfokus kepada ekonomi rakyat. Contohnya kita boleh memperkenalkan dari segi dasar, ialah kerajaan sebut dasar gaji progresif, ataupun kita boleh memperkenalkan satu bentuk sistem perlindungan sosial yang lebih mampan dan lebih baik daripada sebelumnya. Kita juga boleh fikir untuk memastikan bagaimana kita boleh memberikan bantuan dengan data-data yang lebih komprehensif di masa depan, dan juga saya mengharapkan bahawa kerajaan boleh memperkenalkan sebuah sistem percukaian yang lebih adil seperti yang disebutkan tadi, supaya rakyat tidak terasa ketidakadilan di mana ada golongan yang merasakan mereka membayar cukai tapi bantuan-bantuan mereka tak dapat kepada orang lain. Jadi ini semualah yang saya harapkan daripada belanjawan 2024 ini, bukan dari segi apa yang nak difokuskan. Saya fikir itu kita semua tahu, tapi saya mengharapkan pendekatan yang berbeza untuk kita mendapat hasil yang lebih baik di masa hadapan. Kalau tadi doktor kata cukai kan, sistem cukai sekarang ni kita tahu sistem cukai kita laksanakan ni bergantung kepada sumber pendapatan. Jadi mungkin ada harapannya sistem cukai baharu yang lebih dapat mengimbanginya. Bagaimana doktor? Ya, sistem percukaian yang bagi saya yang lebih adil, yang lebih cekap. Saya melihat sistem cukai ini bukan hanya kita kata nak cukai rakyat, pendapatan negara hasil meningkat. Tidak. Saya nak melihat cukai yang adil, yang cekap dan yang telus. Bila sistem cukai itu cekap, hasil negara akan meningkat. Sistem cukai yang lebih efektif sebenarnya kita harapkan. Baik.
Pastinya petang ini masing-masing berdebar-debar nak tunggu apa sebenarnya yang akan dibentangkan untuk adanya keadilan kepada rakyat dan juga negara. Terima kasih banyak Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan UUM. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Sama-sama. Baik. Itu dia. Apa pun kita tengok jawapannya nanti petang. Jangan lupa untuk kita saksikan belanjawan yang akan dibentangkan nanti.